Okey, baik. Kita berjumpa sekali lagi video yang kedua. Kita nak teruskan dengan pembelajaran untuk hari ini. Okey. Baik, yang pertama kita akan masuk kepada bab ataupun unit yang pertama, iaitu kemahiran geografi. Okey, di bawah unit ini, okey, kemahiran geografi, kita akan lihat jadual dan graf dan juga carta pie. So hari ini kita nak fokuskan hanya kepada jadual dan juga graf. Carta pie kita akan belajar pada pembelajaran yang seterusnya. Okey, baik. Kemahiran geografi dalam bahagian ini. Okey, dalam bahagian ini merangkumi kemahiran bagaimana untuk membina jadual. Okey. Kemudian graf bar mudah, graf garisan mudah dan graf gabungan. Dan yang bab yang kedua itu iaitu carta pie. Okey. Pada bahagian ini kamu semua dapat membuat bagaimana untuk mentafsir sesebuah jadual, mentafsir graf dan juga mentafsir carta pie secara tersusun dan juga terperinci. Tafsiran iaitu kamu perlu huraikan, jelaskan, okey, berkaitan dengan jadual, maklumat-maklumat yang ada dalam jadual, okey, kemudian maklumat yang ada di dalam graf dan juga maklumat yang terdapat di dalam carta pie. Tapi hari ini kita nak fokuskan hanya kepada jadual dan juga graf, okey, iaitu bab yang pertama, jadual dan graf. Okey, sedikit pengenalan yang berkaitan dengan tajuk yang kita nak lihat hari ini, jadual dan graf. Okey, data dan maklumat yang disusun dalam bentuk jadual dan graf. Okey, kita akan lebih mudah faham. Okey. Kemudian apakah kamu sudah tahu apakah ciri-ciri kegunaan jadual dan graf? Perbezaan antara graf bar mudah, okey, graf bar mudah, graf garisan mudah dan juga graf gabungan. Apa perbezaan bagi ketiga-tiga jenis graf ini? Kemudian bagaimana cara untuk membina sesebuah graf berdasarkan kepada jadual yang diberikan ataupun jadual yang kita bina. Dan yang terakhir, kita akan tafsirkan graf ataupun jadual yang telah lengkap. Okey, itu yang akan kita lihat dalam tajuk ini. Okey, apa yang akan kamu belajar? Okay, yang pertama, menerangkan tentang ciri-ciri dan juga kegunaan jadual serta graf. Okay, kemudian jelaskan dengan contoh graf bar mudah, graf garisan mudah dan juga graf gabungan. Okay, kemudian yang ketiga, membina jadual berdasarkan maklumat yang diperolehi. Okay, kemudian membina graf bar mudah, graf garisan mudah dan graf gabungan. Tiga graf yang akan kita belajar untuk tingkatan 3. Graf bar mudah, graf garisan mudah dan juga graf gabungan dengan merujuk kepada jadual yang kamu bina. Okey, kemudian yang terakhir, kamu perlu jelaskan, huraikan, okey, ataupun kita panggil sebagai mentafsirkan, mentafsirkan jadual, graf bar mudah, graf garisan mudah dan juga graf gabungan. Okey, baik, kita teruskan secara sepintas lalu. Okey, jadual. Jadual ni bermaksud cara bagaimana untuk kita mempersembahkan sesuatu data yang kita dapat ataupun maklumat dengan cara yang lebih tersusun. Kemudian yang kedua iaitu graf. Graf iaitu rajah ataupun gambar rajah yang terdiri daripada bar atau garisan, menunjukkan pertalian antara komponen-komponen yang dikaji. Kemudian yang kedua, tiga jenis graf tadi, graf bar mudah, graf garisan mudah dan graf gabungan. Ini adalah graf bar mudah. Contoh yang pertama. Yang kedua ni adalah contoh kepada graf garisan.
Okay, dan yang ketiga ini adalah graf apa? Yang ketiga, graf gabungan. Graf yang digabungkan antara graf bar mudah ataupun graf bar dan juga graf garisan. Okay, kemudian yang ketiga, bagaimana untuk mentafsir jadual dan juga graf-graf yang dinyatakan tadi. Yang pertama, kita akan lihat tajuk dia. Okay, kemudian perhatikan maklumat di dalam jadual dan paksi menegak serta paksi mendatar. Ini lebih kepada graf, paksi menegak dan paksi mendatar. Kemudian kita akan lihat kenal pasti nilai maksimum dan juga nilai minimum. Kemudian huraikan aliran perubahan, huraikan isi tersirat berdasarkan data dan membuat rumusan secara keseluruhan. Okey, 3 perkara ini yang akan kita lihat dalam bab yang pertama. Okey, yang pertama sekali 1.1 kita nak lihat ciri-ciri dan juga kegunaan jadual. Okey, seperti yang saya cakap tadi, jadual fungsi dia ataupun ciri dia adalah untuk menyatakan ataupun menunjukkan sesuatu data ataupun maklumat dengan lebih tersusun. Okey, data yang dimasukkan dalam jadual lebih mudah untuk dibaca, difahami dan juga ditafsir. Okey, apa ciri-ciri jadual? Yang pertama, jadual perlulah mempunyai tajuk. Okey, tajuk ini penting Okey, perlu ada tajuk, kemudian data dan juga maklumat serta sumber yang bersesuaian. Okey, kemudian kegunaan jadual. Data dan maklumat dalam jadual digunakan untuk menghasilkan graf mengikut kesesuaian. Okey, data dan maklumat yang ada dalam jadual tersebut akan digunakan. Kita akan tentukan graf apa yang sesuai berdasarkan maklumat yang ada. Okey, kemudian yang kedua, digunakan untuk melihat perbezaan ataupun perubahan dan juga pertalian antara dua set maklumat, dua jenis maklumat. Okey. Kemudian yang ketiga, pengkelasan maklumat dalam jadual adalah lebih tersusun, mudah menarik perhatian orang-orang ramai untuk melihat sesebuah ataupun satu-satu data yang diperolehi. Okey, itu kegunaannya. Baik, kita lihat contoh dia. Contoh jadual yang pertama. Okey, contoh jadual 1. Tajuk dia, ingat tadi yang atas tadi, tajuk, data dan maklumat ataupun sumber. Tajuk dia, jumlah hujan bulanan di Kuala Pilah. Okey, jumlah hujan bulanan di Kuala Pilah Negeri Sembilan pada tahun 2016. Itu adalah tajuk. Okey, tajuk. Okey, kemudian data. Data adalah di sinilah. Tahun dan juga bulan dan jumlah keseluruhan. Tahunnya 2016, kemudian mengikut kepada 12 bulan, Januari sehingga bulan Disember, dan jumlah keseluruhan jumlah hujan. Okey, dimasukkan dalam jadual. Kemudian yang terakhir tadi, okey, dan juga sumber. Okay, sumber ini merujuk kepada dari mana kita mendapat maklumat yang kita masukkan daripada dalam jadual tersebut. Okey, data-data ini diperolehi daripada sumbernya Jabatan Meteorologi Malaysia tahun 2016. Okey. Ini contoh jadual yang pertama. Okey, kemudian contoh jadual yang kedua. Okey, tajuknya sukan kegemaran murid lelaki tingkatan 3 alfa pada tahun 2016. Ini tajuk bagi jadual yang ada di bawah. Okey, kemudian maklumat yang ada dalam jadual ini, iaitu data dan maklumat. Okay, data dan maklumat merujuk kepada jenis sukan kegemaran, dan juga bilangan murid.
ataupun bilangan orang. Okey, jenis sukan yang dinyatakan badminton, pingpong, bola keranjang, bola sepak, sepak takraw, dan jumlahnya yang seperti yang dinyatakan. Okey, dari mana kita dapat maklumat ini? Dari mana dia dapat? Okey, dia menjalankan soal selidik di dalam kelas 3 alfa. Sumbernya perlu tulislah daripada soal selidik. Okey. Okey, saya harap kamu jelas setakat ini berkenaan dengan jadual. Okey. Baik, yang seterusnya, kaedah mengumpul maklumat. Bagaimana kita nak dapatkan maklumat? Okey, terdapat beberapa kaedah yang boleh digunakan untuk mengumpul maklumat. Antaranya melalui kaedah pemerhatian, temu bual, banci, soal selidik, dan juga melalui rujukan ke perpustakaan. Okey, ini ingat lagi yang saya cakap tadi, kajian lapangan yang kamu perlu buat untuk tingkatan 3. Ini adalah kaedah-kaedah yang boleh kamu pilih untuk menjalankan kajian lapangan tersebut. Okey, kita akan lihat bagaimana kaedah-kaedah ini dijalankan. Okey, yang pertama, kaedah pemerhatian, iaitu pengumpulan maklumat yang paling mudah, cepat untuk dilakukan. Okey, maklumat yang dikumpulkan dapat diperolehi melalui pemerhatian, iaitu kita melihat dan juga mencatat. Pemerhatian dan mencatat perkara yang berkaitan tentang maklumat yang kamu hendak kumpulkan. Okey, itu bagi kaedah pemerhatian. Okey, kemudian kaedah yang kedua, kaedah temu bual. Okey, temu bual ini adalah secara lisan. Kamu perlu dapatkan maklumat secara lisan melalui perjumpaan ataupun soal jawab dengan responden ataupun dengan orang yang kamu nak dapatkan maklumat tersebut. Okey, kaedah ini sesuai untuk mengumpul data atau maklumat yang berkait dengan berita, pendapat ataupun nasihat. Okey, dia lebih sesuai kepada 3 maklumat ini, berita, pendapat ataupun nasihat. Kemudian cara banci. Banci adalah kaedah pengumpulan maklumat yang berkaitan dengan jumlah yang dihitung. Okey, contohnya seperti Jabatan Perangkaan Malaysia. Mereka menggunakan kaedah ini bagi menghitung jumlah penduduk di Malaysia, okey, yang datang dari rumah ke rumah. Dan sekarang banci telah dijalankan secara online juga. Okey, kebiasaannya maklumat yang mereka dapatkan adalah umur, pekerjaan, pendapatan, bangsa dan juga jantina. Okey, kemudian kaedah soal selidik. Soal selidik ini dilakukan dengan perlu sediakan borang. Kamu perlu sediakan borang soal selidik kepada dan diedarkan kepada orang ramai. Orang ramai akan isi, kemudian kamu akan kumpulkan semula borang tersebut, barulah kamu dapat analisis maklumat yang diterima. Contoh borangnya seperti ini. Okey, tajuk, nama kelas, kemudian maklumat yang hendak kamu perolehi. Kemudian rujukan ke perpustakaan. Okey, kaedah rujukan ke perpustakaan ini adalah kaedah untuk kamu cari maklumat yang dilakukan dengan merujuk bahan-bahan yang telah diterbitkan seperti buku, majalah, risalah, akhbar, laman web ataupun maklumat yang dirakamkan dalam CD dan sebagainya. Okey, ini yang berkaitan dengan kaedah untuk mengumpul maklumat. Okey, baik. Kemudian yang seterusnya, kita nak lihat pula kepada graf. Tadi kita dah lihat kepada tentang jadual. Okay, sekarang kita nak lihat kepada graf. Baik, graf iaitu data boleh dipersembahkan dalam pelbagai bentuk graf. Tetapi untuk tingkatan 3, kita nak lihat kepada 3 jenis graf tadi. Graf bar mudah, graf garisan mudah, dan juga graf
gabungan. 3 graf ni sahaja untuk tingkatan 3. Okey. Baik. Bagi graf bar mudah yang pertama, kita lihat ciri-ciri dia. Okey. Graf terdiri daripada paksi menegak dan juga paksi mendatar. Okey, kemudian ada tajuk dan juga petunjuk. Seperti yang ada di gambar rajah ini. Okey, paksi menegak. Okey, yang menunjukkan bilangan murid. Okey, yang garisan naik ke atas ni. Okey. Kemudian paksi mendatar, iaitu menunjukkan cara murid datang ke sekolah. Menegak, mendatar, paksi X dan paksi Y. Okey, kemudian bar dilukis secara menegak ataupun secara mendatar. Berdasarkan contoh di bawah ini, dibina secara menegak berdasarkan maklumat yang diperolehi, iaitu bar. Okey. Baik, ketinggian bar mewakili kuantiti sesuatu komponen. Okey, perbezaan ketinggian ini merujuk kepada perbezaan ataupun mewakili sesuatu komponen itu sendiri. Sebagai contohnya, graf ataupun bar ini yang paling tinggi ini merujuk kepada maklumat jalan kaki daripada jadual yang diperolehi, maklumat yang akan mendapat. Kemudian yang warna kuning merujuk kepada kereta, hijau bas, motosikal dan yang seterusnya. Okey, kemudian tajuk tajuk perlu ada dalam sesebuah graf. Okey, di sini tajuk. Okey, tajuk ni ambil daripada jadual yang kamu buat tadi. Cara murid datang, cara murid tingkatan 3 Mutiara datang ke sekolah pada tahun 2016. Okey, ingat graf perlu ada tiga perkara-perkara ini. Paksi menegak, paksi mendatar, tajuk dan juga petunjuk. Okey. Baik. Kemudian kegunaan dia. Graf digunakan untuk mempersembahkan data yang boleh dikira, contohnya seperti orang, kereta, rumah dan lain-lain. Ini kegunaan graf. Data yang boleh dikira. Okey. Graf juga digunakan untuk menunjukkan perbezaan antara komponen yang dikaji. Seperti tadi lah, cara murid yang datang ke sekolah menunjukkan perbezaan. Ada yang banyak, rendah, yang paling rendah dan sebagainya. Okey. Itu adalah graf bar mudah. Okey. Baik, kemudian graf garisan mudah yang kedua. Okey, graf garisan mudah ni pula bagaimana? Kamu boleh lihat pada contoh gambar tadi ya. Baik, graf dilukis secara garisan yang panjang, iaitu dalam gambar ni garisan yang panjang. Okey. Kemudian garisan yang curam menggambarkan perubahan yang besar, manakala garisan yang landai menggambarkan perubahan yang kecil. Contohnya di sini, ini dikatakan sebagai satu garisan yang agak landai sahaja. Okey, jika di sini tiba-tiba dia menurun kepada di bawah ini. Okey, bagi tahun 2010 contohnya, 12,000 orang. Okey, kemudian tiba-tiba graf itu turun mendadak hingga bukan 12,000 12 juta, 12 juta orang. Kemudian tiba-tiba turun kepada 7 juta. Itu menunjukkan kepada perbezaan yang mendadak, perubahan yang besar. Okey, kemudian kegunaannya, graf menggunakan garisan untuk menunjukkan sesuatu perkara yang mengalami perubahan jumlah atau nilai yang berterusan. Okey, kemudian data yang dipersembahkan menggunakan graf garisan. Okey, kebiasaannya
maklumat min suhu bulanan. Okey. Kemudian perubahan penduduk. Okey. Jualan barang-barangan ataupun produk dan juga pengeluaran hasil tanaman. Ini kebiasaannya. Kebiasaannya graf garisan ini merujuk kepada maklumat-maklumat seperti ini. Okey. Min suhu bulanan berkaitan dengan suhu, perubahan penduduk, jualan barangan, produk, pengeluaran hasil tanaman dan sebagainya, yang sesuai dengan penggunaan graf garisan. Okey. Sebagai contohnya, jangan lupa setiap graf perlu ada tajuk. Okay. Sebagai contoh di sini, guna tenaga dalam sektor ekonomi di Malaysia dari tahun 2010 hingga 2014. Okay. Kemudian paksi menegak ini menunjukkan kepada guna tenaga ataupun jumlah pekerja dalam sektor ekonomi. Bagi paksi yang mendatar ini merujuk kepada tahun. Okay. Kemudian sumbernya daripada mana? Sumber Jabatan Perangkaan Malaysia 2014. Okay, ikut tahun lah, berdasarkan kepada jadual maklumat yang diperolehi, bina graf. Kalau buat graf garisan, okay, bina graf paksi X, paksi Y, kemudian masukkan data dan maklumat tahun, kemudian bolehlah mula buat graf garisan. Okey. Baik, yang seterusnya graf gabungan. Ini digabungkan graf bar dan juga graf garisan. Okey, ciri-ciri dia. Yang pertama, graf itu digabungkan antara graf bar mudah dan juga graf garisan. Okey, dia menunjukkan dua maklumat. Itu sebab tu dia digabungkan antara graf bar mudah dan juga graf garisan. Dia nak gabungkan dua jenis maklumat dalam satu graf. Itu kegunaan dia, ciri-ciri dia. Okey, baik. Menunjukkan kepada perubahan ataupun perbezaan antara dua perkara yang mempunyai kaitan. Sebagai contohnya, suhu dan juga hujan, yang berkaitan, berkaitan suhu dan juga hujan. Kemudian harga jualan dan juga pengeluaran. Ini contohnya. Okey, suhu dan hujan dan juga harga jualan dan pengeluaran. Okey, contoh kita lihat di sini. Okey, yang pertama perlu ada tajuk. Okey, tajuknya kita lihat apa maklumat yang ada dalam graf ini. Jumlah hujan dan min suhu bulanan di Bandaraya Kuala Lumpur pada tahun 2017. Di sini ada dua maklumat. Okey, iaitu jumlah hujan dan juga min suhu bulanan. Okey. Kemudian di sini perlu ada dua paksi menegak. Okey, kerana kita perlu masukkan dua maklumat, dua data, iaitu jumlah hujan dan juga suhu bulanan. Okey, so kemudian di sebelah kiri, okey, paksi menegak di sebelah kiri ini menunjukkan jumlah hujan. Okey. Kemudian paksi menegak di sebelah kanan akan menunjukkan kepada suhu. Okey, dua maklumat di situ. Okey, kemudian paksi mendatar menunjukkan kepada jumlah bulan, 12 bulan. Januari, Februari, Mac, April sehinggalah bulan Disember. Okey. Dan juga sumbernya. Daripada mana maklumat ini diperolehi. Okey, bagi hujan, jumlah hujan kita akan bina dalam bentuk bar, bagi 12 bulan daripada Januari hingga bulan Disember. Manakala okey, bagi jumlah hujan tadi kita akan bina bar untuk menunjukkan jumlah hujan dan kita akan rujuk di sebelah kiri. Paksi menegak di sebelah kiri. Maklumatnya di sebelah kiri ya. Kemudian bagi suhu kita akan bina graf garisan. Okey, kita akan bina graf garisan dan maklumat-maklumat bagi suhu akan berada
dipaksi menegak di bahagian kanan. Dan jangan lupa untuk menulis ini dia punya maklumat, iaitu suhu dan juga hujan dalam unit apa. Hujan milimeter, suhu iaitu darjah Celsius. Okey. Ini adalah tiga graf yang akan kamu buat, yang akan kamu belajar untuk kali ini. Okey, baik. Kita teruskan dengan yang seterusnya. Bagaimana untuk kita membina jadual? Bagaimana untuk membina jadual? Langkah-langkah membina jadual. Okey, baik. Data dan maklumat yang diperolehi haruslah disusun dalam bentuk jadual supaya mudah dibaca, difahami dan juga ditafsir. Okey. Baik, kita lihat kepada jadual ini. Jadual 1.3, cara murid tingkatan 3 Mutiara datang ke SMK Orchid pada tahun 2017. Okey, ini maklumat yang diperolehi dalam kelas 3 Mutiara. Contohnya seseorang menjalankan ataupun mendapatkan maklumat berkaitan dengan cara datang ke sekolah bagi setiap murid yang ada di kelas 3 Mutiara. Okey, daripada pelajar yang pertama sehinggalah pelajar yang ke-30. Okey, ada pelbagai jenis cara datang ke sekolah, iaitu jalan kaki, menaiki kereta, basikal, bas dan sebagainya. Okey, bagaimana kita nak susunkan maklumat-maklumat ini supaya ia lebih tersusun dalam jadual. Okey, langkah yang pertama kita dapatkan maklumat ini dahulu. Yang pertama, kemudian kita akan bina jadual kekerapan. Okey, kamu akan buat satu lagi jadual ringkas. Yang pertama, kamu pula akan senaraikan cara datang ke sekolah. Kamu kenal pasti daripada jadual di atas apakah cara-cara yang ada di dalam kelas tersebut. Okey, setelah dilihat, disenaraikan pula cara menaiki bas, basikal, jalan kaki, kereta dan juga motosikal. Okey, kemudian kamu akan kira lah bagi setiap orang pelajar, okey, berapa orang yang datang dengan menaiki bas. Okey, kamu akan tanda 1, 2, 3, 4, okey, 5 cross. Okey, cukup 5. Kemudian tambah lagi, ada berapa lagi? 1, 2. So, ada 5, 6 dan juga 7. 7 orang murid cara menaiki bas ke sekolah. Kemudian kamu cek pula berdasarkan cara datang menaiki basikal, berapa orang yang ada di sini. Okey. Kemudian bina garisan kekerapan ini. 1, 2, 3, 4. Okey, nyatakan 4. Yang seterusnya jalan kaki, kereta dan juga motosikal. Okey, kemudian yang ketiga, kamu akan ringkaskan jadual tersebut dalam bentuk yang lebih mudah. So kamu akan hilangkan bahagian kekerapan. Kekerapan ini dikeluarkan. Hanya tinggal cara datang ke sekolah dan juga bilangan murid yang menggunakan cara apa. Okey, pindahkan maklumat yang ada di sini ke jadual yang lebih ringkas, yang lebih mudah. Kemudian sumbernya. Soal selidik. Soal selidik. Kamu dah dapatkan maklumat di dalam kelas. So itu adalah salah satu cara menjalankan kaedah soal selidik. Okey, baik. Yang seterusnya 1.4. Okey, langkah membina graf bar mudah, graf garisan mudah dan juga graf gabungan. Okey, yang pertama, membina graf bar mudah, okey, berdasarkan jadual 1.5. Okey, jadual 1.5, cara murid tingkatan 3 Mutiara datang ke SMK Orchid pada tahun 2017. Okey, jadual telah diberikan, maklumat telah diberikan.
Okey, cara datang ke sekolah dengan cara menaiki bas, basikal, jalan kaki, kereta, motosikal. Kemudian bilangan murid orang, jumlahnya. Okey, semua ada dalam jadual ini. Okey, kemudian langkah untuk membina graf bar mudah. Bagaimana? Okey, kamu boleh rujuk pada buku teks kamu dengan lebih terperinci lah. Okey, yang pertama, langkah yang pertama, apa yang perlu kamu lakukan? Kamu perlu lukiskan paksi mendatar dan juga paksi menegak di atas kertas graf itu sendiri, seperti yang ada di dalam gambar rajah ini. Okey, paksi mendatar dan juga paksi menegak. Okey. Baik, kemudian paksi menegak iaitu menunjuk kepada bilangan murid. Okey, paksi menegak paksi menegak iaitu menunjukkan kepada bilangan murid. Paksi menegak. Yang mana paksi menegak? Ni menegak ke atas ni. Okey. Kemudian paksi mendatar menunjukkan cara murid datang ke sekolah. Okey, yang mendatar ke arah ini. Okey, ini mendatar dan ini menegak. Okey. Kemudian pilih skala yang sesuai untuk menunjukkan bilangan murid mengikut cara mereka datang ke sekolah. Tandakan skala pada paksi menegak. Okey. Skalanya di bahagian menegak di garisan menegak ini, skala dia 1 cm mewakili seorang murid. Kamu perlu lihat kepada jadual ini. Adakah 1 cm seorang murid sesuai dengan graf yang kamu nak bina? Kerana jumlah keseluruhannya sehingga 30. Dan kamu perlu lihat juga yang paling tinggi berapa, supaya kamu tidak terlebih daripada kertas graf tersebut. Okey. Itu yang kita katakan kamu perlu pilih skala yang sesuai. Okey, kemudian skala menegak 1 cm di pembaris kamu. Ukurkan 1 cm seorang. Kemudian 1 cm lagi, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sehingga yang tertinggi di dalam jadual 12. Okey, langkah yang kedua. Lukiskan bar berikut mengikut cara murid datang ke sekolah. Satu bar menunjukkan satu cara kedatangan murid ke sekolah. Sebagai contohnya, bar yang pertama di sini. Bar yang pertama di sini merujuk kepada apa? Cara datang ke sekolah yang pertama iaitu menaiki bas. Okey, kemudian bar yang kedua iaitu dengan cara basikal. Bar yang ketiga jalan kaki, menaiki kereta dan juga motosikal. So ada berapa bar? Ada 5 bar keseluruhannya. 1, 2, 3, 4 dan juga 5. Okey. Okey, baik. Ketinggian bar akan menunjukkan bilangan murid. Okey. Ketinggian bagi setiap bar ni adalah menunjukkan kepada bilangan murid. Kamu perlu rujuk kepada paksi yang menegak tadi. Okey, sebab kamu dah tentukan skala menegak 1 cm mewakili kepada seorang murid. Kamu dah tuliskanlah di sini, sepatutnya di sebelah paksi menegak ni. 1 hinggalah 12. Seperti yang rujuk kepada 12. So graf ataupun bar yang pertama ada 7 orang murid. Kamu perlu buat bar itu sehingga 7 orang murid. Dan seterusnya. 7, 4, 12, 5 dan juga 2. Okey, baik. Langkah yang ketiga, lorek atau warnakan setiap bar. Saya cadangkan kamu warnakan, lebih kemas, lebih cantik. Gunakan warna
yang berlainan, merujuk kepada setiap cara tersebut. Itu menunjukkan kepada perbezaan dia. Okey, kemudian labelkan paksi mendatar, paksi menegak, skala graf, bar dan tajuk. Sediakan petunjuk bagi setiap bar, seperti yang ada di gambar rajah ini. Okey, kamu boleh lihat tajuk, kemudian paksi menegak merujuk kepada bilangan murid. Okey, kemudian paksi yang mendatar merujuk kepada cara datang ke sekolah, dan juga di sini adalah bahagian petunjuk. Petunjuk cara datang ke sekolah. Warna kuning merujuk kepada cara apa, warna biru caranya apa, dan seterusnya sehingga habis. Okey. Baik, ini adalah langkah-langkah bagaimana untuk membina graf bar mudah. Okey. Baik, yang seterusnya, bagaimana untuk membina graf garisan mudah dengan merujuk kepada jadual 1/6. Seperti tadi juga, tapi ini adalah graf garisan mudah. Okey. Tajuknya guna tenaga dalam sektor ekonomi di Malaysia dari tahun 2010 hingga 2014. Okey, merujuk kepada tahun 2010 hingga 2014. Ini menunjukkan jumlah guna tenaga. Okey, 11,900,000. Kenapa saya katakan 11 juta? Okey, sebab kita nak masukkan lagi 3 angka kosong di sini. Sepatutnya ada di belakang ni ada 3 lagi kosong. 1, 2 dan juga 3. Okey, sebab dia nak ringkaskan di dalam graf nanti. Okey, 11,900,000 orang, yang 2011 12,284,000 dan yang seterusnya. Okey. Baik. Bagaimana untuk membina graf garisan mudah pula? Okey, langkah yang pertama, lukiskan paksi mendatar dan juga paksi menegak di atas kertas graf, sama seperti graf bar mudah tadi. Okey, kemudian paksi mendatar akan mewakili kepada tahun. Paksi mendatar di bawah ni, okey, akan mewakili tahun 2010 hingga 2014. Okey, kemudian paksi menegak mewakili jumlah guna tenaga. Okey, inilah jumlah pekerja tadi, guna tenaga. Ini adalah merujuk kepada guna tenaga, iaitu penggunaan tenaga manusia, pekerja. Okey. Baik, kemudian kamu akan tentukan skala yang sesuai sekali lagi. Skala menegak, garisan yang menegak ni, okey, 1 cm, gunakan pembaris. 1 cm akan mewakili 1 juta orang. Okey, apabila kamu ukur di sini, okey, di sini saya zoomkan sedikit. Okey, 1 cm akan mewakili 1 juta orang. Gunakan pembaris. Kemudian 1 cm yang berikutnya 2 juta. 1 cm yang berikutnya 3 juta, 4 juta, sehinggalah angka yang kamu rasakan sesuai dengan jumlah data yang ada di jadual ini. Yang paling tinggi berapa? 13,500,076 orang. Okey. Ikutlah yang paling tinggi sehingga angka ini, tidak terlalu lebih, terlalu banyak. Okey. Di sini kamu boleh ringkaskan. Kamu hanya boleh tulis, kalau kita lihat secara ringkasnya, di sini kita nampak seperti 1,000 sahaja, 1000. Kerana di atasnya nanti kamu akan tulis tambahan lagi 3 kosong, seperti yang ada di jadual tadi. Mana dia hilang? Okey, di jadual tadi, mana dia? Sekejap. Okey, seperti sini. Kamu akan tambahkan lagi 3 kosong di atas tu. Okey. Baik, yang seterusnya, langkah yang kedua, tandakan titik
di atas kertas graf untuk menunjukkan guna tenaga dalam sektor ekonomi di Malaysia dari tahun 2010 hingga 2014. Okey, merujuk kepada 2010 hingga 2014 dan juga jumlah guna tenaga tadi. Kamu akan tandakan, kamu akan tandakan titik. Okey, saya zoom sekali lagi. Okey. Baik, yang pertama pada tahun 2010. Okey, 2010 berapa jumlah yang kamu dapat di dalam jadual? Tandakan titik di kawasan ini. Kemudian 2011 berapa pula jumlahnya? Tandakan titik sehinggalah akhir. Okey, apabila kamu dah dapat sehingga akhir, okey, kamu akan tandakan titik di atas kertas graf untuk menunjukkan guna tenaga dalam sektor ekonomi dari Malaysia tahun 2010 hingga 2014. Okey, langkah yang seterusnya, langkah yang ketiga, kamu akan sambungkan semua titik tadi yang kamu tandakan dan dia akan membentuk satu garisan seperti ini. Okey, kemudian labelkan paksi menegak. Paksi menegak merujuk kepada apa? Jumlah tenaga kerja. Kamu boleh tulis orang. Okey, kemudian dalam kurungan tambah lagi 30. Itu akan menunjukkan jumlah juta. Sebab sini kamu hanya tulis 1000. Kalau kamu tak tulis 000 di sini tambahan, jumlah ini hanya akan menjadi 1000. Jika kamu tambah lagi dalam kurungan di sini 000, dia akan menjadi jumlah 1 juta, 2 juta dan seterusnya. Okey. Kemudian lihat kepada tajuk yang sesuai di atas graf. Guna tenaga dalam sektor ekonomi di Malaysia pada tahun 2010 hingga 2014. Masukkan tajuk di atas. Okey, ini simple. Graf garisan mudah ni simple. Baik, yang seterusnya membina graf gabungan. Okey, berdasarkan pada jadual ini. Graf gabungan, ingat dua jumlah maklumat. Okey, hujan dan min suhu bulanan. Dalam jadual ini ada dua maklumat, min suhu bulanan dan juga hujan, berdasarkan kepada bulan, daripada bulan Januari, Februari, Mac, April sehingga bulan Disember. Okey. Baik, bagaimana untuk membinanya? Yang pertama, saya zoomkan sedikit. Lukiskan paksi menegak dan paksi mendatas di atas kertas graf. Okey, ingatlah paksi menegak ada dua. Di sebelah kiri akan mewakili kepada jumlah hujan bulanan. Okey, jumlah hujan. Manakala paksi menegak di sebelah kanan akan mewakili kepada suhu bulanan. Okey, kemudian paksi mendatar akan merujuk kepada jumlah bulan daripada Januari hingga Disember. Okey. Baik, kemudian yang seterusnya, langkah yang kedua, kenal pasti nilai maksimum dan nilai minimum bagi kedua-dua maklumat, iaitu jumlah hujan dan juga suhu. Lihat pada jadual tadi lah. Yang paling tinggi berapa jumlah dia? Min suhu yang paling tinggi di sini berapa yang paling tinggi? Cuba kamu kenal pasti berapa jumlah suhu yang paling tinggi yang ada dalam jadual. Okey, 27.7. Betul? Okey, kemudian hujan pula yang paling tinggi berapa? 286. Okey, yang paling tinggi. Apabila dah kenal pasti yang paling tinggi, okey, pilih skala yang sesuai mengikut kepada maklumat yang ada tadi. Kamu perlu pilihkan skala yang sesuai. Okey, skala, tandakan skala untuk taburan hujan pada paksi menegak sebelah kiri. Sebelah kiri ini.
Okey, kamu akan tentukan skala 1 cm akan mewakili berapa milimeter jumlah hujan. Itu yang kamu perlu tentukan dengan merujuk kepada jadual tadi. Kemudian paksi menegak di sebelah kanan, skala untuk min suhu, dan dia kamu tak boleh bermula daripada bawah, kerana dia akan masuk ke dalam kawasan bar. Kamu agak-agak kawasannya di atas sedikit. Okey, contoh skala, skala hujan 1 cm mewakili 25 mm. Okey, manakala skala suhu 1 cm mewakili 5 darjah Celsius. Okey, itu contoh skala yang diberikan dengan berdasarkan kepada jadual ini. Baik, langkah yang ketiga, kamu akan mula lukiskan bar. Lukiskan bar jumlah hujan bagi setiap bulan daripada bulan Januari sehinggalah bulan Disember. Buat garisan bar dahulu. Ini bar dia boleh bersambung. Okey. Kemudian plot nilai suhu pada bahagian tengah bar. Okey, bagi setiap bulan dan sambungkan titik-titik tersebut. Okey. Kamu janganlah mula bahagian suhu ni jangan mula terlalu rendah. Sekurang-kurangnya di bahagian tengah bar, supaya dia nampak lebih kemas, cantik dan sebagainya. Okey, baik. Kemudian lengkapkan graf tersebut dengan tajuk dan juga labelkan. Bar-bar tersebut boleh diwarnakan, tak ada masalah. Okey. Okey, baik. Kemudian yang seterusnya, mentafsir jadual, graf bar mudah, graf garisan mudah dan graf gabungan. Okey, bagi ketiga ataupun kesemua cara ni, kamu nak tafsir jadual dan juga ketiga-tiga jenis graf ini, langkahnya sama saja. Okey. Yang pertama, tajuk. Kamu perlu kenal pasti tajuk. Apa tajuk dalam jadual tersebut dan juga graf-graf yang kamu hendak tafsirkan. Kemudian perhatikan maklumat di dalam jadual. Okey, kemudian perhatikan paksi menegak dan paksi mendatar. Itu akan merujuk kepada maklumat apa yang ada di dalam graf. Okey, kemudian kenal pasti dan huraikan nilai maksimum dan minimum data. Okey, kemudian huraikan aliran perubahan data. Ini merujuk kepada graf garisan mudah sahaja. Okey. Kemudian yang keenam, huraikan isi tersirat berdasarkan data. Dan yang ketujuh, buat rumusan secara keseluruhannya. Okey. Langkah-langkah ini yang paling penting, langkah 1 sehingga langkah 7. Langkah ini perlu diikuti dalam mentafsir jadual, graf bar mudah, graf garisan mudah dan juga graf gabungan. Okey, contoh dia yang pertama, graf jadual. Cara murid datang tingkatan 3, mutiara datang ke sekolah. SMA Orchid. Okey. Dengan merujuk kepada jadual yang ada di sini. Okey, ingat perhatikan tajuk. Apa tajuk dia? Jadual 1.5 menunjukkan cara murid tingkatan 3 mutiara datang ke sekolah, iaitu dengan menaiki bas dan kamu dah lihat apa tajuk dia. Kemudian apa maklumat yang ada dalam jadual tersebut. Perhatikan maklumat di dalam jadual. Kemudian perhatikan paksi menegak dan paksi mendatar. Okay. Cara datang ke sekolah yang melibatkan yang paling ramai murid. Ini jadual tak ada paksi menegak, paksi inilah. Okay, kamu lihat kepada maklumat yang ada lah dalam jadual. Cara datang ke sekolah melibatkan yang paling ramai, apa caranya. Kemudian yang kedua, tertinggi dengan cara apa. Yang ketiga, sehinggalah yang paling rendah. Okey. Baik, yang seterusnya, ramai murid yang berjalan kaki ke sekolah.
disebabkan oleh faktor lokasi rumah mereka letak berhampiran dengan sekolah. Ini kita panggilkan sebagai kamu nak huraikan isi yang tersirat berdasarkan data. Kenapa cara jalan kaki merupakan cara yang paling banyak? Isi tersirat ni kamu perlu fikirkan secara logik. Isi tersirat. So secara logiknya, ramai pelajar yang memilih untuk berjalan kaki ke sekolah kerana rumah mereka letak berhampiran dengan sekolah. Manakala murid yang menaiki bas dan kereta adalah kerana kawasan perumahan mereka terletak lebih jauh daripada sekolah. Kemudian terdapat juga murid yang memonceng motosikal kerana lokasi rumah mereka tidak terletak begitu jauh dari sekolah. So secara rumusannya, murid tingkatan 3 Mutiara menggunakan pelbagai cara datang ke sekolah. Kemudian berjalan kaki merupakan cara yang paling utama, manakala membonceng motosikal adalah cara yang paling kurang digunakan oleh mereka untuk datang ke sekolah. Baik, itu cara untuk mentafsir jadual. Sama jugalah cara untuk mentafsir graf bar mudah dan juga graf garisan mudah dan graf gabungan. Dia punya tips, kamu perlu ikut kepada langkah-langkah ini. 7 langkah yang penting. Yang pertama, perhatikan tajuk. Yang kedua, perhatikan maklumat dalam jadual. Jika kamu nak tafsirkan jadual, jika kamu nak tafsirkan graf, perhatikan paksi menegak dan juga paksi mendatar. Kemudian kenal pasti dan huraikan nilai maksimum dan minimum. Maksimum iaitu nilai yang paling tinggi dan minimum nilai yang paling rendah. Jika graf garisan mudah, huraikan, jelaskan aliran perubahan data tersebut. Kemudian huraikan isi tersirat berdasarkan data. Buat rumusan secara keseluruhan. Ini adalah cara bagaimana untuk mentafsir jadual dan graf bar mudah, graf garisan mudah dan graf gabungan. Baik. Tugasan untuk hari ini saya nak berikan kepada kamu. Kamu buka semula muka surat 10. Langkah membina graf bar mudah, graf garisan mudah dan juga graf gabungan. Kamu akan buat ketiga-tiga graf ini dalam buku latihan yang saya minta kamu sediakan, buku latihan panjang. Kalau kamu ada kertas graf, tolong gunakan kertas graf untuk kamu lekatkan di dalam buku latihan tersebut. Kamu akan buat berdasarkan kepada muka surat 10, iaitu graf bar mudah. Kemudian muka surat yang seterusnya, muka surat 11, graf garisan mudah dan juga graf gabungan. Kamu, apa yang perlu kamu buat? Buat jadual. Salin semula jadual ini. Kemudian bina graf tersebut. Ketiga-tiga graf. So ada 3 jadual dan juga 3 graf yang perlu kamu buat sebagai tugasan untuk minggu ini. Jika ada sebarang persoalan, kamu muat naikkan di bahagian komen di dalam Google Classroom. Baik. Terima kasih.